Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari sama-sama lafazkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, terutamanya pada pagi Selasa ini 25 Ogos 2020. Kita lebih kurang dalam 6 hari lagi kita akan menyambut Hari Kebangsaan yang insya-Allah moga-moga menjadi petanda keharmonian kita akan lebih terus utuh insya-Allah. Dan bersamaan dengan 6 Muharram 1442 Hijrah, 6 hari di tahun baru, apakah target anda ataupun apakah objektif anda untuk tahun baharu Islam ini? InsyaAllah mudah-mudahan ada sesuatu yang positif akan kita capai menjelang hujung tahun ini insyaAllah. Baiklah, bersama dengan saya Da'i Hadari pada pagi ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita akan bicarakan satu topik yang sangat istimewa berkaitan dengan hadis. Itu topik besar kita yang mana kita akan fokuskan kepada saudaraku. Apa cerita saudaraku ni? Jadi mungkin ada antara kita yang ada mengenali seseorang, kemudian tiba-tiba ada mungkin perselisihan faham, kemudian menyebabkan kita tidak bertegur sapa. Apa akibatnya kalau terus tak bertegur sapa? InsyaAllah kita akan sama-sama dapat pencerahannya. Dan pencerahan tersebut bukan dari saya, di mana kita sangat bertuah pada pagi ini bersama dengan kita, insyaAllah yang akan memberi pencerahan guru kita semua yang berbahagia, Ustaz Zul Ramli Razali. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat gitu Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seronok bila bersama dengan Ustaz ni. Sebab kalau diikutkan, saya sendiri secara peribadi mengkagumi Ustaz dengan bahasa-bahasa yang indah. InsyaAllah puitis Ustaz ya. Pagi ni ada puitis juga Ustaz. Tak ada Ustaz ya. InsyaAllah. Okey, kepada para penonton sekalian, untuk topik saudaraku, kami alu-alukan soalan daripada anda. Kalau ada situasi nak kongsikan pun boleh. InsyaAllah sama-sama kita dapat pencerahannya. Cara macam mana? Untuk anda tanyakan soalan, hubungi kami di talian 1800 88 1677. Itu dia talian bebas tol kami. Atau boleh terus sahaja WhatsApp kami sebagai medium untuk ditanyakan soalan 011 1233 6480. Itu dia. Ataupun boleh terus sahaja ke Facebook rasmi kami yang mana anda boleh kongsikan juga siaran secara langsung ini di sana di Tanyalah Ustaz TV3. Itu dia, selesai. Saya maklumkan bagaimana cara untuk kita sama-sama kongsikan soalan insya-Allah. Baiklah Ustaz, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mungkin ada sesuatu yang Ustaz nak kongsikan berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, iaitu saudaraku. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih yang saya kasih sayangi ya, dari Hadari ya. Ceria pagi ini walaupun kata ada batuk-batuk sikit. Itulah tak berapa Ustaz. Baik, dan juga pastinya para penonton Tanyalah Ustaz, para pencinta ilmu, para pencinta kebenaran, para pencinta Allah, para pencinta Rasul, para pencinta agamanya, para pencinta syariatnya, dan akhir sekali pasti para pencinta saudara-saudaranya. Alhamdulillah, sebagai mukaddimah juga saya ingin memulakan dengan ta'awudz terlebih dahulu. Ya, kita memohon, saya pastinya memohon kepada Allah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian saya mulakan seperti anjuran Nabi SAW, kullu amrin dzibal. Kata Nabi, semua perbuatan baik tetapi tak dimulakan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, fahuwa ajzam, qila fahuwa abtar. Perbuatan tersebut akan cacat, yang terputusnya keberkatan. Jadi saya nak mulakan juga bicara kita di permulaan ini, mengambil baton sikit sekejap. Nanti pasti balik. Dengan basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Menyempurnakan lagi untuk mendapat keberkatan perbincangan kita. Kita mulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hati orang beriman seolah-olah penuh dalam dadanya merasai kekaguman terhadap Allah. Betapa sempurnanya Allah, betapa cantiknya Allah, betapa gagahnya Allah, betapa mulianya Allah. Dan dialah Allah itu yang mengurus, yang mentadbir sekalian alam. Dan kita duduk di bawah lembayung nikmat Allah, dan tidak ada satu saat pun yang kita lalui dalam hidup yang tidak ada merasai nikmat daripada Allah. Dan menyempurnakan lagi seluruh mukaddimah ini, kita mengucapkan selawat dan salam, salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina. Kita ucapkan selawat dan salam ke atas kekasih kami. Dia juga merupakan syafi', pemberi pertolongan kepada kami dengan petunjuk yang diajarkan kepada kita dan syafaat daripadanya di hari akhirat nanti. Maka selayaknya
Kita bermohon agar Allah memberikan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad, tak terkecuali para keluarga Nabi, ya, sahabat Nabi, mereka juga golongan tabi'in, salafus soleh, para ulama amilin, para mujahid, para duat, dan seluruh mereka yang beriman yang merupakan saudara-saudara kita. Baik, alhamdulillah, pertamanya mungkin boleh juga kita setelah semua itu kita mulakan juga dengan syukur kepada Allah yang menghidupkan kita setelah dirasakan kematian. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan kita tetap akan pulang juga balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur di atas syukur, ya. Kalau nur di atas nur, syukur di atas syukur kita adalah Allah bukan sekadar bangkitkan kita untuk hidup, tetapi bangkit untuk menyatakan keimanan kita kepada Allah, menyatakan betapa menyerahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyatakan betapa kita merasai dapat nikmat agama yang sangat indah ini, dan kita semua terikat di atas nama nikmat tersebut. Ya. Jadi inilah saya kira mukadimah, sebab hari ini insya-Allah kita membincangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah mungkin sebagai mukadimah khalaqah dulu ataupun perbincangan kita dulu. Mungkin nanti kita akan masuk kepada apa hadis yang kita nak jadikan teras perbincangan. Mungkin saya akan bacakan selepas daripada ini. InsyaAllah. Cuma ya Ustaz, mungkin sebelum Ustaz nak bacakan hadis tersebut, ada kita pihak penerbitan ada sediakan slide ataupun paparan hadis untuk kita sama-sama lihat apakah hadis yang kita nak pelajari pada pagi ini. Jika dilihat kepada hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim, di mana saya minta izin untuk bacakan Ustaz, ya, di mana Nabi SAW daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, saya bacakan mafhumnya, seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seumpama sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dilihat kepada matanya, al-mu'min lil-mu'min kalbunyan. Yashuddu ba'dahu ba'dah. Bagaimana Ustaz? Hadis ini ada satu pesanan yang sangat hebat di sebaliknya Ustaz. Baik, alhamdulillah tadi macam kabur-kabur sebab tajuknya saudaraku. Saudara mana satu? Yang pening, mungkin saudara sepupu ke, dua pupu ke, tiga pupu ke. Baik, bila kita mulakan hadis, maka marilah sama-sama kita meneleku hadis ini. Yang tadi dan yang Hadari sebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, kita dapati bahawa dalam Sahih Bukhari ada dua tempat diletakkan hadis ini. Dalam satu tempat yang mungkin kita bacakan bersama daripada An Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Badzbah Al-Ju'fi Al-Bukhari qala haddathana Khalad ibn Yahya qala haddathana Sufyan an Abi Burdah ibn Abdullah ibn Abi Burdah an jaddihi an Abi Musa Al-Asy'ari ay Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah wa shabbaka asabi'ahu. Ya, dalam hadis yang kita bacakan tadi daripada jalur Imam Al-Bukhari, dan menyebutkan dengan jelas, ya, kepada kita pesanan Nabi. Inilah insya-Allah menjadi, orang kata, menjadi paksi perbincangan kita, dan kita takkan lari daripada daerah paksi ni insya-Allah. Kita tak cerita COVID-19 hari ini. Kita tak cerita tentang musim durian dah baru berakhir, ya. Tetapi yang kita nak paksikan betul adalah kata-kata Nabi dalam bentuk syibih, dalam bentuk tashbih, dalam bentuk balaghah. Yakni Nabi SAW mengajak kita berfikir, ya. Nabi mengajak kita berfikir, dan di antara kebijaksanaan Nabi adalah menggunakan misalan. Ya. Seperti itu pattern Al-Quranul Karim. Al-Quran juga menggunakan, contohnya alam tara kaifa daraballahu mathalan. Maknanya apabila kita nak berbincang hadis ini, kita kena tengok terlebih dahulu subjek yang disebutkan sebagai misal itu. Barulah kita akan dapat menjiwai, memahami apa yang Nabi nak sampaikan kepada kita. Ya. Contohlah orang tua kata, ya, seperti aur dengan tebing. Kita tak faham aur tu apa, tebing tu apa. Kan? Aur tu apa, tebing tak pernah nampak apa. Kan? Jadi kalau kita tak memahami dia punya misalan, kita tak akan memahami dia punya maksud kepada misalan. Jadi bila Nabi menggunakan hadis ni dalam bentuk misalan,
Dan saya mendapati juga bahawa dalam kaedah penyampaian dalam kajian neuro mendapati bahawa manusia akan mudah berfikir bila ada pada mereka itu misalan dan Nabi menggunakan kaedah ini dengan begitu kerap sehingga akhirnya kita tak berapa jelas, kita jadi jelas. Baik, balik kepada perumpamaan Nabi ini, Nabi menyebut al-mu'min, yakni seorang yang beriman, man amana billah wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat dan arkannya dan rukun-rukun iman tersebut, itu orang beriman. Kemudian dia satu terhadap mukmin yang lain. Okey, macam mana dia berbentuk individu dan bagaimana dia terhadap mukmin yang lain. Sebab itu dikatakan al-mu'minu lil mu'min. Seorang beriman dengan seorang beriman yang lain. Yang ni orang beriman, ni orang beriman. Dua orang beriman, tiga orang beriman yang membentuk akhirnya jamaah, yang akhirnya membentuk ummah. Dan hari ini pun kita dekat sangat sebab kita punya tema pun ummah Rabbani. Baunya yang dikatakan apa? Harmoni, dikatakan harmoni kan. Okey. Negara kita harmoni kan. Okey Baik, bila kita nak sebut ummah, bila kita nak menyebut saja ummah datang daripada setiap mukmin Dan bila sebut mukmin dan kepada ummah, dia bukan soal kuantiti. Dia adalah tentang kualiti. Artinya kita tak berbincang tentang berapa ramai orang-orang itu sehingga mereka membentuk satu ummah. Tetapi kualiti yang mengaitkan mereka. Jadi kalau begitu, kita dua orang adalah satu, dua. Tetapi kualiti kita bukan pada bilangan satu, dua. Kita ada cameraman kita, 3, 4. Tetapi ikatan kita kepada memahami hadis ini. Al-mu'min lil mu'min. Jadi macam mana antara mukmin dengan mukmin? Kata Nabi, kal bunyan. Seperti binaan. So kalau bila sebut binaan, maknanya kita boleh tengok binaan di belakang kita, rumah kita. Mungkin yang sedang menonton sekarang ni nak sarapan, belum sarapan lagi sebab baru lepas solat subuh. Jadi melihat bangunan kita. Kemudian apa yang ada pada bangunan, kata Nabi, yashuddu ba'duhu ba'd. Yashuddu, maknanya binaan itu, adanya batu bata itu, adanya tiang-tiang itu dibina adalah untuk tidak lain dan tidak bukan bergerak secara individu ataupun fardi, tetapi secara jama'i, secara jamaah atau kemasyarakatan. Kemudian yashuddu ba'duhu ba'd, maknanya bangunan itu terbina sebab dia ada prinsip adalah saling kuat menguat. Perkara ni tak payah tanya arkitek, engineer untuk faham perkara tersebut. Kita yang tak ada asas arkitektur dan engineer pun boleh faham sebab binaan pasti dengan satu binaan ada tiang. Tiang tak akan kuat tetapi disokong oleh batu bata. Batu bata tak akan kuat tetapi disokong oleh besi yang lain. Besi tak kuat kerana disokong oleh baik. Semuanya adalah yashuddu ba'duhu ba'dha. Maka kalau kita nampak macam tu, maka Nabi SAW mengunci, orang kata anchor kefahaman kita. Maka Nabi SAW wasyabbaka asabi'ahu, maka Nabi memasukkan jari-jari Nabi dan menunjukkan kepada Abi Musa al-Asy'ari supaya Abi Musa al-Asy'ari menceritakan kepada kita, ditanyalah Ustaz pada pagi hari ini, supaya beginilah kekuatan yang sepatutnya saling kuat menguat di antara satu sama lain. Inilah mesej yang Nabi nak sampaikan kepada kita dan insya-Allah daripada mesej tersebut kita cuba kembangkan supaya akhirnya di akhir perbincangan kita nanti maka terbentuk satu rasa dalam hati kita bahawa sesungguhnya aku takkan pernah kuat secara individu. Aku takkan pernah bertenaga. Aku tidak akan pernah gagah kita kalau kita melupakan prinsip yang telah diajarkan oleh Nabi ini. Nabi SAW. Satu prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana Ustaz bukan sekadar kita ini perlu menguatkan iman yang ada pada diri kita, akan tetapi sebenarnya iman kita dan diri kita juga dikuatkan oleh saudara kita yang juga mukmin yang lain, dan mukmin yang itu juga kita juga yang menguatkannya. Jadi subhanallah, begitu peranan itu dimainkan secara jemaah, secara ummah itu, subhanallah, begitu hebat pesanan Nabi SAW. Baik Ustaz, ada satu soalan ada dua soalan sebenarnya daripada Kak Zah Cenor Pahang ni di Facebook kita ni. Kata Rahizah, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hadari serta semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagaimanakah garis panduan di dalam Islam ke atas hak-hak tuntutan berbuat baik kepada saudara mara
dalam kalangan keluarga, jiran dan lain-lain. Ni kalau nak olah ni panjang ni. Okey, kemudian yang kedua, adakah ianya merupakan tuntutan syarak dan apakah hukumnya? Iaitu melakukan ataupun melakukan kebaikan hak-hak ke atas tuntutan berbaik kepada saudara mara tersebut. Adakah ia tuntutan syarak? Itu soalan yang kedua. Silakan Ustaz. Baik. Baik, alhamdulillah kita dah masuk makin dalam nampaknya ya. Itulah. Baik. Puan Rahizah, Rahizah ya, Puan Rahizah daripada Cenor, dekat-dekat kampung saya ni. Okey, baik. Bila kita sebut persaudaraan ya, bila kita telah bacakan hadis tadi, kita cuba memahami tentang apa Nabi nak sebut tentang persaudaraan ya. At-ta'akhi disebut ataupun al-ukhuwah ya. Yang disebut sebagai persaudaraan. Mungkin nanti kita akan mungkin boleh terjemahkan dengan lebih mendalam ya. Tetapi bila kita sebut benar apa yang daripada soalan tadi, bagaimana batas hak tersebut ya. Bila kita sebut hak ya, bila kita sebut hak dalam masyarakat, apa maksud dia hak? Bila sebut hak ya. Kita selalu menyebut hak ataupun hak, orang kata hak ya. Baik, hak ni bermaksud ada benda yang ada pada kita bukan milik kita. Itu maksud hak. Ya. Hak bermaksud ada benda yang ada pada kita tetapi bukan milik kita, yang kita kena beri kepada orang yang sepatutnya. Kalau kita memahami itu maknanya itulah hak. Barulah jadi kita akan menunaikan hak. Bukannya semua kita punya. Bukan tidak, ya? Sebab bila kita menggunakan perkataan itu tetapi kita tak perasan benda itu. Katalah memberi salam merupakan hak saudara kita. Maknanya kalau kita tak beri salam, kita tak beri hak dia. Jadi ketika itu kita telah mengambil hak orang sebenarnya. Dan orang yang hidup dalam keadaan tak memberi hak yang sepatutnya, maknanya kalau dari sudut kebersihan hidup, ya, kebersihan jiwa, kemudian kebersihan harta. Sebab Islam adalah agama yang mementingkan soal kebersihan. Jadi apabila kita dalam jiwa kita ni, dalam diri kita ni, terbenanya diri kita kerana ada benda-benda komponen-komponen. Tetapi bercampur antara hak kita dan hak orang lain. Ya. Jadi kerana itu bila kita berikan hak tersebut, maknanya kita sedang membersihkan. Inilah kefahaman yang bermaksud dengan tazkiyah an-nafas. Ya. Orang selalu memahami tazkiyatun nafas itu dengan mungkin benar, tetapi dengan konsep-konsep lain. Tetapi konsep asas yang diajar oleh Nabi adalah ada dalam diri kita yang merupakan bukan hak kita. Suami ada memegang hak bukan hak dia, tetapi dia kena berikan kepada isteri dia. Isteri ada benda yang bukan hak dia, tetapi ada pada dia yang dia kena berikan. Baik, secara umum, semua hak tersebut memang adalah dalam batas syarak. Ya? Bila sebut batas syarak, maknanya adalah ditunjuk perintah hak tersebut oleh agama kita. Sebab syarak adalah peraturan beragama. Peraturan dalam agama. Okey, jadi bila kita sebut perintah syarak, jadi dia terbagi kepada beberapa bahagian dah. Ada hak tersebut yang hukumnya wajib kita bagi. Contohnya harta kita. Tetapi rupanya kita dah buat berniaga lebih daripada dia punya had dia. Maka pada ketika itu memberi kepada golongan fakir itu hukumnya adalah memberi hak. Nampak macam kita punya, tetapi bukan kita punya. Kita kena beri. Apa hukum beri pada ketika itu? Wajib. Wajib. Jadi ada hukum hak itu hukumnya wajib, dan ada hukum dan kebanyakan hukum hak itu termasuk dalam bab sunat. Ya. Jadi kita kena melihat kepada setiap satu bila kita bercerita tentang hak. Hadis tadi kalau kita tengok Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar sebagai contoh. Bila sebut tentang hadis ini Ustaz, mungkin saya yakin ramai nak tahu tentang bagaimana ada sesuatu yang kita akan dapat huraikan sekejap lagi Ustaz. Kepada anda semua, kalau nak tahu nantikan selepas ini, tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, rehat seketika. Tak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Dan hari ini sudah pastinya ada pengajian hadis yang kita sama-sama pelajari dan insya-Allah akan memberi manfaat buat kita bersama. Dan kita fokuskan kepada hari ini tentang saudaraku bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Baiklah Ustaz, tadi tentang hadis tadi, bagaimana Ustaz mungkin dapat rangkumkan? Adakah ia sebagai tuntutan syarak juga? Hak ke atas mukmin itu sendiri?
Baik, sebab itu Ibn Hajar Al-Asqalani bila dirangkumkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, bagi menjawab juga Kak Zah punya soalan betul. tadi, bahawa di sana adanya perintah yang disebut sebagai ta'awun. Ya, at-ta'awun ataupun untuk bertolong bantu, maka bertolong bantu itu secara umumnya dihukumkan dengan mandub ataupun sunat. Maknanya asal ada saja yang kita katakan sebagai ta'awun, bertolong bantu, dia balik kepada maksud hadis ini. Dan juga balik kepada maksud wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maknanya kalau hari ini ya, mungkin seorang isteri yang serve sarapan kepada ahli keluarga dia sedang melaksanakan hak, dan di sana hukumnya adalah berpahala. Itu indahnya agama kita. Sedia sarapan je pun, bakar roti je pun kan. Bancuh telur je pun, roti canai je pun. Bancuh TO je pun. Tetapi di sisi Allah dia sedang membuat perkara sunat. Ya, sebab dia duduk di bawah apa yang disebut at-ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hadis ini menyebutkan yashuddu ba'dahu ba'dah. Jadi masya-Allah memberi rangsangan kepada kita untuk buatlah apa pun hari ini mungkin yang sedang keluar daripada rumah kan. Lepas ini dia kata meeting, meeting nampak ya. No. Meeting dapat pahala sebab ta'awun, duduk di bawah hadis ini yashuddu ba'dahu ba'd. Jadi secara tidak langsung Ustaz menjawab soalan yang kedua daripada Kak Zah tadi, ia sudah pasti berkaitan dengan syarak apabila ia berkaitan dengan hukum sunat itu. Walaupun macam soal duniawi kita katakan tadi, tetapi bila dibatasi dengan syarak, makna ada hukum. Bila ada hukum ada ganjaran, daripada sana. Bila ada ganjaran maka dia dikatakan sebagai syarak. Masya-Allah, itu dia bagaimana mungkin kita terlepas pandang. Kadang tu Ustaz ya, mulut terpopek juga Ustaz. Popek sebab apa? Rasa letih. Tapi sebenarnya subhanallah ada banyak ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita. Ustaz, ada satu soalan daripada Ramde Seru di Facebook, katanya, Assalamualaikum Ustaz Dai. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, mengapa agama Islam amat mementingkan ikatan persaudaraan sesama Islam walaupun tiada pertalian darah? Tidak sempurnakah iman seseorang Muslim jika ianya tidak berhubung dan mengeratkan kasih sayang serta tali persaudaraan? Mohon pandangan Ustaz. Adakah tidak sempurna iman? Bila terima kasih pada Ram Deseru yang menanyakan tentang sebenarnya soalan itu pun sendiri sebenarnya pengukuhan, ya, maknanya alhamdulillah sebab penonton tanyalah ustaz ni dah orang kata dah bermain dengan ilmu. Betul. Jadi memancing kita untuk mengeluarkan hadis-hadis tersebut supaya setiap yang mendengar ini lebih menghayati, ya, satu hadis saja kadang-kadang tak kuat untuk mengukuhkan hati kita. Benar dalam hadis yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, hadis ini sangat jelas, kita biasa mendengarnya. Begitu Nabi menyebutkan bahawa la yu'minu ahadukum, ya, kata Nabi tidak beriman, ya. Cuma dalam hadis bila Nabi sebut la yu'min, dia tak sama macam dalam Al-Quran menyebut la yu'min. Dalam Al-Quran bila sebut la yu'min ataupun tidak beriman, itu bermaksud kafir. Maksudnya orang tu kafir, maknanya dia tidak ada iman. Tetapi bila Nabi sebut la yu'min, sebab Nabi sedang bercakap kepada di hadapannya orang beriman, yang bermaksud tidak ayyila yukmil iman. Bermaksud tidak sempurna iman. Iman ada, tetapi tak sempurna. Maknanya iman ada tetapi tak sempurna. Bagaimana nak menyempurnakan, kata Nabi, hatta yuhibba li akhihi. Sampailah dia ada rasa sayang, saya sayang pada dai hadari, barulah iman saya itu lengkap. Tetapi tak ada perasaan, tengok selamba je, tengok rakan-rakan berselisih, tak ada rasa apa. Jadi sebab itulah akhirnya itu yang berlaku kepada nasib umat pada hari ini. Ya. Nasib umat pada hari ini adalah kita tak peduli saudara kita. Tak ambil tahu pun. Tak ambil tahu pun. Nak bagi salam pun tidak, senyum pun tidak, sebab tak kenal. Ya, tidak ada syarak yang menyuruhkan, hanya kenal, tahu IC dia, lahir di mana, barulah lepas tu barulah boleh bagi salam. Ya. Jadi saya bukan nak menjawab tetapi sebenarnya nak mengembangkan hadis daripada Ram Deseru tadi. Ya, memang benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah maknanya bila kita bercakap soal kita nak menguatkan iman, ya, iman yazid wa yanqus, iman itu sifatnya menaik dan menurun, ya, berkurang dan bertambah. Dan kalau kita nak bertambah iman, maka sekarang mulakan kesedaran bahawa kita perlu untuk menyayangi saudara kita. Dan kita perlu menunjukkan sayang itu kepada saudara kita, tak hanya tertulis dalam catatan kita, dalam IG kita,
dalam FB kita, tetapi tunjukkan bagaimana sayang tersebut boleh diberikan insya-Allah. Saya suka jika Ustaz sebutkan satu demi satu hadis daripada baginda Nabi SAW. Sebenarnya tidak ada satu pun pesanan Rasulullah yang memberi keuntungan peribadi, bahkan adalah keuntungan umatnya. Subhanallah. Okey Ustaz, ada pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, boleh saya tahu siapa bercakap ini? Ya, Encik Ilyas daripada Hitam Pulau Pinang. Okey, orang Penang kita. Okey, silakan dengan soalan, Cik. Assalamualaikum warahmatullahi dan Hadari dan juga Ustaz Zurabi. Waalaikumsalam, Cik Ilyas. Silakan, Cik Ilyas. Dalam hadis Nabi mengatakan tidak sempurna iman seseorang itu kalau tidak mengasihi jiran ataupun saudara mara mereka. Bagaimanakah caranya Nabi mendidik para sahabat menyayangi para rakan-rakan saudara mara, bahkan saudara yang bukan Islam pun dilayan melebihi daripada diri sendiri. Baik. Minta pencerahan daripada Ustaz Zurabi itu saya rasa. Baik, terima kasih. Warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu soalan daripada Encik Ilyas supaya kita dapat gambaran bagaimana ketika zaman Nabi SAW, Ustaz, bukan sekadar Nabi berpesan dalam setiap hadis kalimah-kalimah hikmahnya, akan tetapi ada juga pemupukan dari sudut praktikalitinya ataupun praktikalnya. Bagaimana Ustaz boleh kongsikan sirah Rasulullah SAW dalam bab saudara ini? Baik, masya-Allah, masya-ar-Rahman ya. Terima kasih pada Encik Ilyas, jauh daripada Penang, tak jauh mana pun ya. Cakap tadi macam dekat sebelah aja kan. Dekat sebelah aja Ustaz. Ya. Dan juga para penonton sekalian ya. Persoalannya bagaimana bila soalan itu tentang bagaimana Rasulullah, saya rasa masya-Allah ya. Inilah cara sebenarnya ya. Sebab orang beriman bila kita nak buat baik, kita akan tanya macam mana Rasulullah buat. Ya, itu masya-Allah satu soalan yang sangat bagus dari sudut ilmunya ya, dan sangat kena dari sudut imannya ya. Kalau sebab ramai orang dia pakai buat saja bisnesnya apa saja, tak pernah nak tanya pun. Kalau Nabi ada dengan kita tanya, ya Rasulullah, macam ni aku buat okey ke tak? Kan? Baik, bila Encik Ilyas tanya tadi tentang bagaimana Nabi SAW, baik, Nabi bukan sekadar mengajar, tetapi lebih besar adalah Nabi itu menunjuk. Ya, menunjuk. Sebab manusia kadang-kadang payah nak faham bila diajar, tetapi cepat faham bila ditunjuk. Ya, ada contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan kalau kita lihat kepada sejarah, bahkan daripada Nabi sampai kepada hari ini, ya, bukan hanya zaman Nabi, kita mendapati bahawa ajaran Nabi itu, sehingga bolehlah kalau kita nak gunakan pada hari ini, kalaulah Islam itu kita buat pembedahan kepadanya untuk melihat apakah DNA kepada Islam. Ya? DNA itu dia ada mata, dia ada kepala, dia ada tubuh, dia ada badan, tetapi apakah DNA Islam itu? Maknanya dia akan bergenerasi, dia akan berlegasi perkara tersebut ya. Baik, DNA yang ada pada Islam adalah dua benda. Ya, dia siratan helix dia dua. Ya. Yang pertama adalah al-iman billah. Ya. Tidak nama Islam kalaulah dia tak membawa keimanan kepada Allah. Dan bagi kita di Malaysia dekat, sebab hari-hari sejak daripada kecil Dayah Hadari jadi ketua pengawas dulu, dia angkat up, dia kata, mana Ustaz tahu dia Ustaz? Tengok muka tu tahu dah agak-agak lah kan. Dia kata up ya, kepercayaan kepada Tuhan. Ya, baik, semua orang ikut kepercayaan kepada Tuhan. Sebab memang dalam agama kita bahawa kepercayaan kepada Tuhan itu merupakan DNA kepada agama kita. Tetapi dia bukan hanya ada, orang kata bukan hanya satu, tetapi dia siratan. Jadi yang kedua adalah al-ukhuwah, persaudaraan dan kasih sayang. Dan Nabi menyebut perkara ini bukan hanya mungkin dah terfikir duduk Madinah lama, apalah tema tahun ni, tak. Bukan tema Ma'al Hijrah ke, bukan tema Ramadan ke, tak. Sejak daripada awal Islam, dakwah Nabi SAW. Sebab tu kalau kita bayang ya, bila Nabi SAW turun daripada Jabal Gua Hira. Ya, dalam keadaan bergoncang tubuh Nabi, berpeluh Nabi sebab Nabi mengalami pengalaman rohani yang maha dahsyat. Ya? Baik, bila dia pulang dan menyebut kepada isteri yang disayanginya, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Wahai isteri, tolonglah selimutkan aku. Baik, ketika Siti Khadijah datang menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Momen tu sangat indah ya. Dia bukan tunjuk
toto kat bawah pandai-pandai pandai dah. Dia ambil, dipeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kehangatan pelukan itu, tetapi bisikan yang keluar. Apa yang kita nak dengar hari ini kerana kita fahami itulah DNA Islam. Maknanya ketika itu Siti Khadijah menyebutkan tentang Nabi yang melakukan silaturahim, tak memutuskan silaturahim, buat baik pada tetamu, buat baik. Maknanya sebelum Nabi bercakap tentang agama, Nabi terbina dalam dirinya adalah tentang sayang kepada saudara, sayang kepada manusia. Ini yang berlaku pada Nabi. Dan bila Nabi mula datang wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang Nabi sampaikan. Masya-Allah. Ya? Sehingga akhirnya bahawa ketika Hercules bertanya kepada utusan dan mereka terpaksa bercakap dengan benar, sebenarnya apa yang Muhammad bawakan? Muhammad ini zaman awal ya, dan dijawab oleh Abu Sufyan pada ketika itu, aku tak boleh menipu sebab prinsip aku tidak boleh menipu, dan dia bercerita tentang kebaikan Nabi menghubungkan silaturahim. Ketika utusan dihantar untuk mengambil mereka-mereka yang berhijrah ke Najasyi, maka pada ketika itu apa ucapan? Kami dulu adalah orang-orang yang tidak mempedulikan persaudaraan. Kami dulu adalah orang yang berperang dan bermusuhan. Tetapi datang ajaran Islam mengajar kami untuk menyayangi manusia. Kami sayang kepada saudara-saudara kami. Dan perkara tersebutlah yang difahami sehingga seolah-olah sel para sahabat mendengar tentang ukhuwah dan kasih sayang. Dan maka kerana itu, masya-Allah, para sahabat bila melihat, ya, sebab bukan sesuatu benda yang dibuat-buat, ya. Kalau orang yang kaki gaduh, kaki nak kerja nak belasah orang saja, tiba-tiba sekali-sekala bercakap tentang kasih sayang, orang tak boleh nak faham. Ya. Dalam masa yang lain dia belasah orang, dalam masa yang lain konon bercerita tentang kasih sayang. Kebaikan pula. Nabi tidak begitu orangnya. Ya. Hatta dalam medan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabatnya, kita tahu kisah ini, masya-Allah, darah bercucuran keluar daripada pin besi yang meradak rahang Nabi, dan para sahabat menakung darah merah Nabi, ya. Dan para sahabat menyebut, ya Rasulullah, engkau doalah kelaknatan kepada orang-orang Quraisy, ya Rasulullah. Nabi berhenti memandang kepada para sahabat. Aku bukan diutus oleh Allah untuk memberi laknat, tetapi aku diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat. Jadi masya-Allah, kita dapati bahawa perkara tersebutlah yang disaksikan oleh para sahabat, maka mereka dengan sendiri memahami, bukan sekadar mengetahui, tetapi memahami, bahkan menghayati erti ukhuwah tersebut. Dan mereka, saya sebutkan tadi, dipahami oleh para ulama, para mujahid, hatta di medan peperangan mereka membawa prinsip DNA tersebut. Ya. Bukan asal perang, tidak ada lagi peraturan tentang iman Allah, kasih sayang sesama mukmin dan sesama manusia. Begitu hebat seorang Rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar berkata-kata, bahkan Nabi SAW menunjukkan yang terbaik buat umatnya. Ada pemanggil talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan juga Ustaz Zuramli. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Umar. Ya, saya. Sihat ya? Alhamdulillah, tapi lebih suara tak pelok lah pasal hidung sumbat sikit lah pada faham pagi lah tu, tak apa. Tapi yang pentingnya lebih sihat kali ini sebab bercakap dengan orang Pahang juga ni, Ustaz Zuramli. Silakan. Ya, Zuramli orang kampung saya jugalah. jadi soalan saya begini Ustaz, ya. Kita bercakap mengenai saudaraku, tajuk kita pada pagi ini. Dalam masyarakat maupun dalam keluarga, saudara kita dianggap sebagai saudara seagama, itu adalah saudara kita Ustaz, ya. Jadi soalan saya begini Ustaz, dalam keluarga ini yang adik beradik, saudara sedarah sedaging ini juga kadang-kadang kita ada, bukan kata ada, memang adalah dalam keluarga saya pun berlaku juga kerana perebutan harta pusaka ini Ustaz. Sanggup menidakkan saudara sedarah sedaging ini kerana tak puas hati dengan cara pembahagian. Jadi soalan saya, adakah dalam keluarga ini apabila kita tidak mempedulikan langsung adik-beradik kita kerana berselisih faham ini, bergaduh dalam keluarga ini sehingga tak mempedulikan langsung dan mati pun tidak menziarah Ustaz. Jadi adakah ini dikira hukum berdosa ataupun bagaimana Ustaz dalam perkara macam ini Ustaz, kerana pertelingkahan di segi harta pusaka ini? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz telah berkata Abdul Wahab kepada Abdul Wahab dan Abdul Wahib, ini tidak adil.
Bagaimana Ustaz? Harta pusaka ini juga menjadi satu medan ataupun satu perkara yang boleh memecah belahkan walaupun saudara darah daging itu sendiri. Silakan. Baik, masya-Allah ya. Terima kasih kepada Encik Omar ya yang sentiasa bersama dengan kita dan soalan-soalan yang sangat baik keluar daripadanya untuk kita orang kata pecahkan, bincangkan bersama-sama. Dan pastinya bila disebut, saya kira para penonton kita yang mungkin mendengar dalam keadaan mengangguk-ngangguk ya, mungkin ianya berlaku dalam keluarga kita. Itulah mungkin banyak berlaku jiran kita, ya, keluarga jiran kita. Ya, asalnya adik-beradik ya yang lahir dengan ikatan bukan sekadar ikatan agama tetapi lebih lagi dengan silah yang disebut silaturrahim ya, silah mana ikatan duduk dalam rahim yang sama ya. Dan kecil sama-sama berlari, kecil sama-sama ke sekolah ya. Kemudian tak tahu apa nasib di masa hadapan. Tup-tup tiba kemudian dah ada harta mak ayah, berlaku kematian salah seorang daripada mereka, tiba-tiba keluarga yang begitu harmoni tadi, begitu baik tiba-tiba berpecah ya. Kerana harta. Kerana itulah bila sebut ukhuwah ni ya, bila sebut ukhuwah, kasih sayang ini, Islam sebenarnya dia ada sifir yang sepatutnya diingat oleh kita ya. Kasih sayang sebenarnya bukan satu benda yang lahir macam tu sahaja ya. Macam kita hari ini kita kata saya nak buah limau contohnya ya. Dia bukan tiba-tiba ada buah limau saja macam kita tengok di supermarket ya. Tetapi kita tahu bahawa mesti ada pokok dia. Dan pokok tersebut mesti ada ranting dia. Dan ranting tersebut mesti ada dahan dia. Dahan tersebut mesti ada batang dia. Dan batang tersebut mesti ada akarnya. Begitulah ukhuwah sebenarnya. Ya? Begitulah ukhuwah. Ukhuwah dia tak boleh automatik lahir. Marilah berukhuwah, adik-beradik marilah berukhuwah. Ya? Sebab itulah kalau kita tengok bahawa ukhuwah ini adalah merupakan hasil. Orang kata end result. Dia ada result daripada satu proses yang lain sebenarnya. Ya, baik apa proses dia? Mungkin saya nak undur ke belakang. Nak lahirnya satu ukhuwah yang tadi Encik Omar tanya dalam bentuk keluarga ya. Maka daripada ukhuwah ni sebenarnya terlahir daripada apabila terbinanya akhlak. Ya, maknanya dalam sebuah keluarga yang menekan dan menitik beratkan soal akhlak. Ya, baik. Kemudian akhlak tersebut dia tak boleh lahir sendiri juga. Dia mesti lahir daripada pokok yang namanya adalah syariat. Ya, maknanya akhlak terlahir daripada syariat. Dan syariat juga tak boleh lahir dengan sendiri, melainkan akhlak lahir daripada akidah. Jadi sebab tu okey, pembahagian harta. Kenapa jadi begitu huru-hara? Sebab seolah-olah iman tak percaya bahawa rezeki kita sebenarnya bukan kita yang menentukan. Betul. Yang ditentukan dalam akidah bagi tahu bahawa rezeki ditentukan oleh pemberi rezeki, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apabila kita menyadari tentang bahawa apa yang Allah telah rezekikan kepada kita, sebab tu dai hadari ya, dalam Islam sebab itulah bila bahasa tu telah diagamakan contohnya, kita keluar pagi-pagi sebab ada yang dah mula dah nak pergi jalan tapi dia tengok TV ya, sebab nak tengok dai hadari ni bilalah ya, nak bagi salam habis ni ya. Orang tanya ke mana dia? Dia kata cari rezeki contohnya. Ya, dalam agama kita bahasa berakidah adalah menuntut rezeki, talabul rizq ataupun talabul halal. Dia kata talab, bukan cari. Sebab cari ni seolah-olah tak confirm mana satu milik kita. Bila kita kata talab, claim, maknanya kita claim kontraktor sebagai contoh. Dia buat kerja. Di hujung bulan dia hantar claim. Dia tak boleh hantar claim orang lain punya kerja. Betul. Baik, iman bagi tahu bahawa bila yang kita dapat itulah bahagian kita. Ya, sebab tu soalan pertama tadi mungkin secara takdirnya soalan pertama tanya soal hak. Maknanya kalau kita pegang, kita tipu adik-beradik kita, mungkin sebab kita pandai, kita lawyer, kita ada kautim dengan lawyer sebagai contoh. Pusing-pusing akhirnya berapa banyak batas-batas sempadan menjadi hak kita. Maka pada ketika itu sebenarnya kalau kita kembali ke itu syariat, sebenarnya itu syariat. Maka sempurna persoalan tentang ukhuwah tadi tak akan pecah adik-beradik kalau masing-masing berakhlak. Kalau masing-masing tahu hak masing-masing. Ya, kita dah pecah-pecahkan. Ini bahagian. Dan akidah bagi tahu apa yang aku dapat itulah aku punya. Ya, apa yang aku dapat itulah aku punya. Sebenarnya persoalan inilah Nabi SAW tidak buat jalan ringkas. Mi segera hanya sesuai pada mi, tetapi bukan kepada ukhuwah.
Ya. Ukhuwah dia kena ada prinsip dan peraturan dia. Untuk banner dalam keluarga kita, mesti tengok akidah balik. Anak-anak, adik-beradik yang berakidah dan percaya bahawa rezeki adalah milik Allah dan apa yang aku buat akan diukur dan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak akan berani untuk mengambil hak yang bukan hak kita. Baik. Apatah lagi Da'i Hadari kalau tiba-tiba kita buat juga, bahkan ada ketetapan, menyatakan betapa walaupun satu kaki hak kita yang bukan hak kita ambil, maka tunggulah saja bumi bersumpah untuk membaham orang tersebut bila-bila masa dia melepaskan nafasnya dan di alam kubur dibelasah oleh bumi yang satu kaki bukan hak kita yang kita ambil sebagai hak kita. Pasti akan dibalas ya. Itu dia. Baik, moga-moga dapat pedoman dan juga pengajaran daripadanya. Yang penting kat sini pun tak ingin kat sana. Itu babak dalam cerita P. Ramlee, insya-Allah. Okey, kembali selepas ini. Ada banyak lagi kita akan huraikan. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Pada hari ini kita bicarakan tentang saudaraku dalam pengajian hadis kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zul Ramlee Razali. Dan kepada anda semua, kalau ada soalan nak diajukan, hubungi kami di talian 1-800-881677 atau boleh terus sahaja menggunakan aplikasi WhatsApp di talian 0111-1233-6480 atau boleh terus sahaja tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Tanyalah Ustaz TV3. Itu dia Facebook rasmi kami. InsyaAllah sama-sama kita akan bacakan dan kita akan dapatkan pencerahannya. Baiklah Ustaz, soalan daripada sahabat kita Ita Muzwita di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam. Bagaimanakah dan apakah yang perlu kita tahu untuk menjaga, memelihara hubungan kasih sayang dan persaudaraan antara saudara-saudara kita agar tidak menjerumuskan kita kepada kemungkaran tetapi tetap memperoleh keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Baik, bila kita tanya bagaimana sesuatu hubungan tidak menjerumuskan kepada kemurkaan, ya, sesimpelnya adalah kerana itu kita katakan tadi, kalau kita tengok balik prinsip ukhuwah, ya, kasih sayang, mana perhubungan yang baik. Dia bukan hanya sekadar mesti buat baik dengan semua orang, ya, salam dengan semua orang, peluk semua orang, tidak, ya. Tetapi mesti ada di sana ada batas syarak, ya. Maka sebab itu dalam kita nak membina ukhuwah Islamiah dalam kitab yang lebih besar kita katakan, ya, bukan dalam bahasa ukhuwah Islamiah saja, maknanya sesuatu yang lebih umum adalah penjagaan syariat itu sendiri. Syariat itu yang menentukan the do's and the don'ts. Ya, apa yang kena buat, apa yang jangan buat. Itu je peraturan yang diminta oleh Allah. Tetapi yang saya faham pada hari ini, mungkin Da'i Hazari juga setuju dengan saya, ya. Umat pada hari ini bukan tidak tahu batas itu, tetapi bahkan roh itu sendiri, roh ukhuwah itu sendiri yang belum masuk dalam diri mereka. Maka dengan roh yang sedikit itu seperti seorang yang nyawa ikan, tetapi disuruh untuk berlari menjadi juara dan mendapat piala ukhuwah. Jadi sebab itu roh tersebut bila tidak ada. Jadi sebab itu mungkin pada perbincangan kita berdasarkan kepada hadis tadi, ya, kita benar-benar nak mendalamkan betul-betul bagaimana rasa roh sayang kepada saudara. Aku tak boleh kuat walaupun mungkin dia kaya. Aku mungkin seorang itu mungkin terkenal, termasyhur, tetapi aku takkan, dalam hadis tadi bagi tahu bahawa aku takkan boleh kuat, aku tidak akan kukuh, aku tidak akan gagah, melainkan mestilah
ada saudaraku yang akan memegang. Ini yang saya kira lebih utama dalam kita memahami hadis ini, sebab peraturan itu, batas-batas itu memang sesuatu yang dah memang ada secara tetap dalam agama kita. Baik Ustaz, jika dilihat kepada apa yang kita sebut tentang batas, saya suka jika dikaitkan juga dengan peristiwa hijrah alang-alang kita menyambut awal Muharram ini. Baik Ustaz, peristiwa hijrah bagaimana digambarkan satu gambaran yang sangat hebat. Rasulullah SAW berdakwah begitu lama di kota Mekah. Namun ukhuwah yang jauh datangnya dari kota Yathrib, nama asal dari kota Madinah itu, ada rombongan yang datang dan berjumpa sendiri dengan Rasulullah, berlaku dialog antara mereka dan akhirnya mereka menjanjikan sesuatu yang sangat hebat, iaitu mereka mengajak Rasulullah ke sana bersama dengan mereka dan menjadi saudara mereka. Bagaimana Ustaz, gambaran peristiwa hijrah ini menunjukkan betapa saudara ini juga dapat membina sebuah negara Islam yang pertama, iaitu Madinah. Okey, baik. Bila Da'i Hadari bertanya kepada saya tentang bagaimana roh yang dibina oleh Nabi, seorang yang 400 tahun 400 kilometer jauhnya mungkin mereka tak jumpa berdepan. Saya mungkin ingin bertanya juga kepada para penonton yang bersama. Mungkin kita terfikir ataupun mungkin krinium kita kadang-kadang tergaru-garu. Nabi berdakwah sampai ke Taif. Nabi tak pergi ke Yathrib. Betul. Tetapi Allah tak menetapkan Taif adalah tempat hijrah Nabi SAW. Seolah-olah perancangan Nabi adalah Taif, tetapi perancangan Allah adalah Yathrib. Seolah-olah begitu sedangkan semua yang Nabi lakukan adalah merupakan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya adalah kenapa Yathrib bukan Taif? Kenapa Yathrib yang menyebut tala'al badru alaina bukan orang Taif, bahkan di situ juga ada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Baik, kenapa? Sebab untuk memberi pelajaran, seolah-olah satu whiteboard besar untuk umat mempelajari. Ada benda yang kalau Nabi berdakwah di Taif, kita tak dapat nak belajar. Tetapi bila Nabi berhijrah ke Yathrib ataupun Madinah kemudiannya, banyak pelajaran yang kita dapat. Di Taif tidak ada sejarah mereka berperang saudara. Betul. Tetapi di Yathrib adalah ahlu watan. Penduduk bumi tersebut telah melalui peperangan demi peperangan demi peperangan, bukan sehari, bukan seminggu, tetapi ratus tahun. Cuba bayang nak menyelesaikan, kalau kita sesama kita dalam sebuah negara bukan berperang pun, hanya bersengketa, berbanding dengan satu kaum yang mereka telah melalui luka parut dalam kesan peperangan. Dan mereka nak dicantumkan. Kerja yang bakal dilakukan susahnya adalah masya-Allah bukan biasa-biasa. Sebab kalau biasa je mungkin kita baik seorang mungkin daripada sini, seorang daripada sini, bersatu mereka, tak ada masalah. Tetapi dua orang yang punya sejarah panjang, peperangan demi peperangan demi peperangan demi peperangan, beratus tahun. Dan kemudian kepelbagaian, sebuah negara yang harmoni bermaksud bukan orang satu pattern, tetapi pelbagai pattern. Itu namanya harmoni. Harmoni adalah berbeza-beza tetapi duduk di atas pentas menjadi orkestra yang bila dimainkan sangat indah. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Adanya orang Yahudi, ada bahkan lebih dahsyat lagi, adanya orang yang kononnya Islam tetapi munafik. Baik, inilah yang Nabi jumpa di Yathrib. Nabi tak akan jumpa di Taif. Kalau Nabi pergi ke Taif adalah orang-orang baik. Orang duduk di Cameron Highland, sejuk-sejuk saja. Orang di Ranau kan, sejuk-sejuk saja. Baik-baik belaka kan. Tetapi di sini masya-Allah dah nama pun Yathrib. Yathrib itu sebahagian daripada menyatakan bahawa tempat di mana berlakunya wabak-wabak bencana. Cikungunya segala macam ada di situ. Nak cerita kepada kita betapa itulah gambaran yang Nabi pergi. Tetapi masya-Allah dan bukan sekadar itu, Nabi bukan datang seorang, membawa kabilah Adnaniyun disebut yang di sana Qahtaniyun yang berada di sana, walaupun Aus dan Khazraj, tetapi di sini bawa pula satu kelompok lain. Takkah mungkin mendatangkan sengketa? Dia orang ni okey ke tak okey? Ini geng-geng bandar ni, kita geng-geng desa dan orang kampung Tetapi Nabi masya-Allah diharmonikan semua orang sehingga semua merasai bahawa inilah Madinah Munawwarah yang diberikan cahaya kepada mereka, yang semua teras tadi pada DNA tadi ingat Nabi punya cakap nafasnya adalah
marilah beriman kepada Tuhan pencipta sekalian alam dan marilah menyayangi saudara-saudara kita, ya. Tak kira dalam hadis tadi pun ada rakan kita yang menyebutkan tentang kejiranan, ya. Tak kira siapa, maka kejiranan tersebut kita berikan kasih sayang. Inilah indahnya agama yang sepatutnya masuk dalam keindahan tersebut dalam diri kita, dalam keluarga kita. Perfume itulah yang berbau insya-Allah dalam keluarga kita insya-Allah. Perkara pertama dilakukan oleh baginda Nabi SAW ketika tiba di kota Madinah ialah mempersaudarakan antara golongan Muhajirin dan Ansar. Bagaimana subhanallah, saudara itu sangat penting dalam kesepaduan ummah. Ustaz, ada soalan dari Mas Ripah Nur di Facebook kita ni. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam. Adakah saudara sesama Muslim perlu menjauhi pertengkaran dan pergaduhan? Ini masalah juga, kenduri pun bergaduh juga ni. Saling memberi dan menerima pandangan serta hormat menghormati. Contohnya di kalangan jemaah, masjid atau surau, kerana setiap ahli masjid atau surau itu bagaikan ikatan sebuah keluarga yang berkasih sayang kerana Allah. Malah jika ada salah seorang daripada jemaah yang tidak hadir solat, pasti di kalangan mereka bimbang dan risau. Mohon pandangan Ustaz. Ini jemaah surau dan masjid ni. Mungkin ada yang menonton ni. Silakan Ustaz. Baik, Allah Rabbi, ya. Sebab itulah Nabi bila berhijrah ke Madinah, sebelum masuk ke dalam kota Madinah, Nabi bina la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Ya. Nabi membina masjid yang dikatakan awwal yaum. Masjid yang pertama pada hari pertama Nabi sampai ke kota Madinah. Dalam perjalanan, ya, solat Jumaat, di sana juga ada terbina sebuah masjid. Sampai ke Madinah, Nabi membina masjid. Ya, kerana ini saya bercakap ni Allah dalam hati ni seolah-olah merintih sebenarnya. Sebab hari ini masjid kita nampak dia sebuah institusi fizikal, ya. Mungkin ada bentuknya, ya, mungkin ada kubahnya, ya. Tetapi yang lebih penting dibangunkan, sebab perkara itu semua tak ada di zaman Nabi contohnya. Ya, di zaman Nabi sangat sederhana. Bukan nak suruh macam tu dak. Bukan salah, oh masya-Allah tak boleh kubah dak, itu syiar. Syiar perlu sebenarnya. Tetapi nak ceritanya dalam kegairahan kita membangunkan secara architecture-nya, kecantikan, keindahan karpet yang mungkin bila kita sujud tenggelam habis muka kita, ya. Bukan itu sebenarnya KPI, ya. Sebab itulah masjid disebut jami'. Ya, jami', ya, secara lebih awal bermaksud tempat menghimpunkan. Yang kita katakan dalam hadis, balik pada hadis tadi, adalah bila sebut jami' bererti masjid adalah praktikal pelaksanaan ukhuwah Islamiah. Dia praktikalnya, teori kita sedang bercakap. Teori adalah kitab-kitab sahih dalam Al-Quran, tetapi praktikalnya adalah di masjid itu sendiri. Itu tempat pertama sebenarnya praktikal pelaksanaan, dan ahli jawatan kuasa masjid, pengerusi masjid, nazir masjid yang menuntun ini, ambillah amanah ini. Peganglah amanah ini bahawa kita sedang memegang KPI dia adalah bukan pada binaan tersebut. Ya, kalau di zaman Nabi masuk pertandingan masjid, di zaman Nabi masuk pertandingan masjid Nabi yang kalah pada hari ini. Sebab tak menepati kriteria masjid yang dikehendaki. Tetapi masjid yang Allah puji adalah masjid Nabi. Sehingga kita semayang di sana pun, solat di sana pun, masya-Allah pahalanya sekian banyak. Kerana apa? Sebab nak supaya kita tengok apa yang Nabi buat, apa yang Nabi Ibrahim buat, apa yang Nabi Ibrahim buat, itulah jami' tadi. Jadi sebab tu kalau jami' tadi dia adalah untuk menghimpunkan, bukan fizikal. Walaupun safnya dirapatkan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Bukan sekadar rapatnya bahu dengan bahu, tetapi dalam konteks ukhuwah dia adalah soal sejauh mana tertambatnya hati, dan hadis ini sekali lagi, ya, kita landing kepada hadis ini adalah untuk menyedarkan kepada kita betapa sebenarnya hati itu mesti bersedia dengan iman, mematuhi syarak, berakhlak. Maka itu yang merupakan perkara ada dalam hati kita, insya-Allah ukhuwah akan lahir daripada masjid. Dan macam tadilah kata, ya, seorang tak ada tanya, hari ini memang banyaklah yang tak ada. Ya. Zaman dulu kalau tak ada tu memang biasanya dah memang meninggal lah. Kalau zaman Nabi tu, kalau Nabi tengok tak ada, maka biasanya Nabi risau sama ada sakit ataupun orang tu dah meninggal. Ya. Jadi tetapi artinya roh tersebut perlu dibawa, dan alangkah bagus, ya, kalau ahli jawatan kuasa masjid kita melihat rancangan ditanya ustaz ini dan kemudian ambil tindakan. Maknanya jadikan KPI masjid adalah tempat untuk aku jadikan dia menyatukan ukhuwah.
di tempat aku insya-Allah. Tempat penyatuan ukhuwah. Baiklah para penonton sekalian, di awal PKP ramai yang bising tak dapat pergi ke masjid. Kini masjid dah dibuka. Atau mananya koma? Itu dia. Ustaz, kita akan rehat seketika dan insya-Allah ada sesuatu yang kita nak tanyakan kepada Ustaz berkenaan dengan permusuhan ketika dahulu. Apa tu? Nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, setiap hari pasti kita akan berhadapan dengan persoalan dan juga cabaran serta permasalahan. Jadi, untuk mendapatkan jawapan dan penyelesaiannya, salah satu caranya dengan menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan saya Da'i Hadari pagi ini temankan anda. Sudah 1 jam kita bersiaran. Terus menyokong dengan kongsikan secara langsung kami ini di Facebook anda. Dan kita bicarakan pada pagi ini pengajian hadis berkaitan dengan saudaraku. Yang berbahagia Ustaz Zul Ramli bersama dengan kita pada pagi ini. Baik Ustaz, sebelum rehat tadi, saya ada nak tanyakan sesuatu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Saya bacakan mafhumnya. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni pada zaman jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu. Bagaimana Ustaz firman Allah Subhanahu Wa Taala ini? Kerana saya dapat lihat bukan sahaja Allah menyatakan suruh kita berpegang teguh pada tali Allah kemudian bersatu, tetapi Allah ingatkan kita permusuhan zaman dahulu. Bagaimana permusuhan itu Ustaz? Baik, kalau kita lihat ayat ini secara khususnya dia merujuk kepada permusuhan yang memang berlaku di kalangan Aus dan Khazraj. Ya. Wadhkuru ni'matallah alaikum idh kuntum, apabila kamu telah pada masa dahulu a'daan, ya. Sebahagian daripada muarrikh menuliskan bagaimana sebenarnya ketika mereka telah menjadi bersaudara, Allah gunakan kalimah fa'allafa baina qulub, ya. Allah menyatukan hati-hati, ya. Nanti insya-Allah kalau sempat kita akan bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sikap ini kita kena bawa lepas kuliah ni insya-Allah, lepas daripada tanyalah ustaz ni insya-Allah, ya. Diceritakan bahawa ketika mereka mula datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merupakan sengketa sesama mereka, yakni sengketa lama di antara Aus dan Khazraj. Nur Nabi, nur bermaksud ajaran Nabi, ya, akhlak Nabi, syariat agama itu yang dikatakan nikmat itu, ya, yang menyebabkan orang-orang tersebut seolah-olah melupakan, ya. Memang kalau kita tengok pada hari pertama datangnya Nabi, seolah-olah sejarah panjang tersebut terpadam macam tu saja, seolah-olah macam tu saja. Kerana betapa besarnya, orang ini kata aura Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bila datang ke kota Madinah. Tetapi kita tahu bahawa di Madinah Munawwarah gulungan majoritinya adalah Aus dan Khazraj, tetapi gulungan minoritinya adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini tetap tidak pernah rela pada Islam, ya. Walan tardha ankal yahud walan nasara. Allah sebut dalam Al-Quran tentang redanya, tidak sekali-kali redanya mereka itu. Lantas mereka memanggil ataupun orang kata pecucuk jarum halus, itu cari jalan, cari jalan supaya orang Aus Khazraj ini kembali membangkitkan asabiyah. Ya. Sebab yang menjadikan kita berpecah adalah kenapa? Sebab kita buang, ya, gel tadi, pengikat tadi adalah iskuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana tadi. Nikmatnya agama tadi, nikmatnya adalah tali Allah tadi, kita buang tali tersebut dan kita balik kepada awal sebelum Nabi datang, yakni quwwah asabiyah, Aus dengan Ausinya, Khazraj dengan Khazrajinya, dan mereka
telah mengupah ahli-ahli syair pada ketika itu sebab orang Arab sangat dalam bahasanya dan mereka mula mengobarkan balik syair-syair kebangsaan mereka. Aus terhadap Aus, Khazraj terhadap Khazraj sehingga dikatakan dah mula dingin hubungan. Perkauman lah ni. Dah mula jadi perkauman ya. Dan pada ketika itu orang Aus berselisih, Khazraj tak bagi salam lagi. Jadi hari ini kalau kita jumpa berselisih dengan orang Islam tak bagi salam, maknanya ya sebab Allah sebut dalam ayat tadi fa asbahtum bi ni'matihi, Allah gunakan maka jadilah kamu dengan nikmatnya. Maknanya lawan nikmat adalah bala. Maknanya hari ini kita tak bagi salam itu bala. Hari ini kita tak senyum pada orang itu bala. Hari ini kita tak peduli pada orang itu bala. Hari ini kita kutuk orang dalam FB, double bala, triple bala yang kita buat. Dan bala itu bukan pada orang. Dia adalah seperti peti-peti yang kita letak di atas kepala kita yang akan panah kita balik. Ini patutnya kesedaran yang ada dalam diri kita. Baik, sehinggalah akhirnya sebab rupanya setiap benda baik dan tak baik dia akan orang kata dia berkembang, dia akan jumpa shilling dia. Dia akan jumpa shilling dia. Dan hasil daripada tak senang, tak puas, masam muka, benci, dia ada shilling dia. Dia akan pergi kepada perkelahian. Dalam bentuk yang ramai dia pergi pada peperangan. Dan pada masa itu dikatakan mereka keluarkan balik syair lama dan mereka mengeluarkan balik adalah pedang-pedang yang dulu digunakan untuk berperang. Dan sekarang kalau pergi masjid, seorang Aus sini, orang Khazraj sini. Orang Aus tak duduk dengan orang. Dah mula berkelompok pada ketika itu. Baik. Ibn Mas'ud menyatakan bahawa Nabi datang pada ketika keluar daripada rumah Nabi, melihat suasana itu dan Nabi bacakan ayat yang Da'i Hadari sebutkan tadi. Nabi sebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an, ya. Dan Nabi sebutkan ayat itu wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan nak ringkas saja, ya. Dan pada ketika itu kata Ibn Mas'ud, ketika Nabi membacakan ayat Allah, ini kelebihan sahabat. Sahabat ala sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Bila Nabi menyebut wa'tasimu, perintah amar daripada Allah, berpeganglah kalian dengan tali Allah. Dan kalau tak rasa lagi, wadhkuru, ingatlah dulu kamu berperang, apa kamu jadi? Kamu tak dapat apa, kamu sakit, kamu menderita, kamu jadi bangsa yang lemah, orang boleh perbodohkan kamu, orang boleh perkotak-katikkan kamu dengan hanya mainan kebencian yang kamu pasing, seperti bola yang kamu pasing sesama kamu. Dan diceritakan pada ketika itu Nabi membaca, dan ketika Nabi membacakan ayat ini dan Nabi menyebutkan bi ni'matihi ikhwana, masjid Nabi itu seperti sunyi. Dan orang Aus mendengar, orang Khazraj mendengar, mereka menunduk kepala mereka. Kemudian di penjuru sana tempat orang Aus, di penjuru sini tempat orang Khazraj. Dengar bunyi orang menangis teresak-esak. Dengar orang bunyi menangis teresak-esak. Dan lantas pada masa itulah spontan mereka bangun, meluru orang Aus memeluk orang Khazraj. Orang Khazraj bangun dan meluru mencari orang Aus. Mereka berpelukan kepada ketika itu. Dan Ibn Mas'ud berkata, itulah kali terakhir cubaan orang-orang Yahudi untuk memecahkan kulungan Muhajir Ansar ini daripada Aus dan Khazraj. Itulah percubaan terakhir. Mana ayat ini bagi mereka adalah satu peringatan untuk balik kepada DNA agama ini. Dan aku takkan ke mana-mana beragama kalau aku tak dapat menyayangi saudaraku. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nikmat Allah itu kamu menjadi ikhwanan, ya, kamu menjadi ikhwanan. Mungkin sedikit sebelum respon yang lain. Allah tak dalam bahasa Melayu, ya, dalam bahasa kita, ya, bahasa Melayu, ikhwanan kita terjemahkan sebagai saudara. Tetapi kalau kita pergi ke jantung bahasa Melayu, saudara adalah sepupu ke atas. Adik-beradik, ya, adik-beradik, saudara ialah sepupu ke atas. Adik-beradik adalah yang sama ayah sama mak. Sedangkan ikhwan yang Allah gunakan adalah adik-beradik. Masya-Allah. Id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi. Saya dengan Da'i Hadari, kita adalah adik-beradik. Masya-Allah. Allah kata begitu. Maka dengan nikmat Islam itu kamu menjadi adik-beradik sebenarnya. English lebih tepat, ya, disebut brother, ya, brother and sisterhood, ya. Kita kata saudara sepupu. Sepupu dah tiba-tiba kita rasa jauh, 2 pupu, 3 pupu, ya. Orang Kedah tepat lagi, ya, asal pupu adik-beradik dia kata, kan. Jadi masya-Allah, ya, kalau ini kita dapat fahami, ya, seperti kita mendengar ayat ini dalam masjid Nabi
saya yakin insya-Allah kita menjadi ummah yang kuat. Apa yang dipertontonkan, yang digambarkan daripada sirah Nabi SAW, peristiwa Aus dan Khazraj sepatutnya memberi satu kesan yang mendalam dan pengajaran buat kita. Wahai umat Islam dalam negara, perlulah kita bersatu padu kembali untuk menjadikan Islam gemilang, insya-Allah. Okey Ustaz, di WhatsApp ada satu soalan yang sangat cantik orang Shah Alam kita ni, orang U5. Ni dulu tempat kawasan saya jogging dulu ni. Abang Mazlan kita. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Zul dan Da'i. Waalaikumsalam. Situasi tidak hormat menghormati antara sesama saudara pada masa kini kebanyakannya berpunca dari hati. Seperti dengki, jealous samalah dengan dengki. Kemudian tak mahu kalah. Dia je betul. Situasi ini memang mencabar. Apa nasihat Ustaz? Tak mahu kalah ni macam ego lah ni. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Akhi Mazlan, U5, Shah Alam, masya-Allah ya. Saya rasa sangat mendalam soalan itu untuk perbincangan kita, untuk kita memahami hadis ini ya. Sebab Nabi sebut di sisi yang awal kita kata yashuddu ba'duhu ba'd ya, masing saling-saling kita itu kuat menguat. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini adalah wujudnya dengki, hasad, jealous, segala macam ya. Kalau kita tengok macam mana kita nak cakap ya. Sebab umat pada hari ini dia bukan salah di penghujung tetapi disalah di pangkal. Ya. Orang tua kata kalau sesat di hujung kembali ke pangkal jalan. Tetapi masalah kita di pangkal jalan dah sesat. Apa maksud dia ya? Kalau kita nak menimbang barang ya, mungkin kita kata kamu ni betul tak timbangan baik. Masalah sekarang adalah timbangan tu dah rosak dah. Macam mana tu? Macam mana kita nak timbang dan letak kamu sekian kilo, kamu sekian kilo, kamu sekian kilo. Maknanya sebab kenapa wujudnya dengki, dia tak lain dan tak bukan kerana apa? Sebab kita dah tersalah nilai. Allah. Kita dah salah meletakkan nilai dan dunia pada hari meletakkan material itu adalah nilai. Letak di hadapan letak di hadapan. Meletakkan perjuangan, letakkan nilai kita ni adalah pada saya akan berkawan kalau dia tu ada duit. Saya akan berkawan kalau dia tu orang yang aku boleh dapat faedah duniawi. Kalau followers ramai. Kalau followers ramai, yes, aku akan follow dia. Contohnya kan. Masalah juga tu kan. Jadi hari ni masalah kita ya ialah pada nilai itu sendiri. Ya, even dia masuk dalam adik-beradik. Adik-beradik yang ada duit ada nilai. Adik-beradik tak ada duit tak ada nilai. Siapa yang meletakkan nilai? Kita yang meletakkan. Sosial yang meletakkan. Ya. Memang dalam syair sejak dulu dia berkata ra'aitun nasa qad dhahabu ila man 'indahu dhahabu wa man la 'indahu dhahabu fa 'anhu an-nasu qad dhahabu wa ra'aitun nasa qad malu ila man 'indahu al-malu wa man la 'indahu al-malu fa 'anhu an-nasu qad malu wa ra'aitun nasa qad munaffidatan ila man 'indahu fiddatan wa man la 'indahu fiddatan fa 'anhu an-nasu qad munaffidatan. Dia kata manusia ini dia letak nilai adalah pada mal. Ra'aitun nasa qad mal ila man 'indahul mal wa man la 'indahul mal anhu nasu qad mal. Ya, manusia tu cenderung hati, condong. Mal tu maknanya condong hati pada orang ada harta. Jadi maksudnya adalah kalau kita nak betulkan balik masyarakat, ya, kita kena pergi kepada pendidikan balik. Ya, pendidikan yang meletakkan bahawa bukan duit itu orang tu bernilai, bukan kereta besar itu orang tu bernilai. Bahkan hari ini ustaz pun kena macam tu juga, barulah seolah-olah bernilai. Dan kalau ustaz tak ada, ustaz-ustaz pondok yang alim tetapi masya-Allah ada ilmu, ada akhlak, kita letak kat tepi. Kenapa? Sebab tak gelama or. Ya. Ini semua masya-Allah nilai-nilai yang salah yang menyebabkan akhirnya datang masalah-masalah tadi. Ya, dia dah salah pada timbangan tadi. Salah pada nilaian. Salah pada nilaian tu sendiri. Jadi kalau kita dah salah pada nilai, orang takkan berkelahi kalau tiba Da'i Hadari lebih banyak tahajud. Masya-Allah, geram tu bantai dalam kerana dia lebih banyak tahajud pada aku, kita pun serang dia. Tak, kerana dia lebih masyhur daripada kita sakit hati kat dia. Kerana dia lebih duit daripada kita, kerana dia lebih popular daripada kita. Nilai masalah ya. Jadi sebab tu perlahan-lahan dalam family ya, kita tak payah cakap dalam daerah yang besar. Jadilah seperti dalam cerita motivasi, seorang yang melepaskan tapak-tapak Sulaiman dicampak ke laut ketika orang bertanya, sepanjang pantai penuh dengan tapak Sulaiman, bagaimana kamu nak menyelesaikan? Aku selesai mana yang boleh. Allah sebut, lihatlah keluarga kamu. Kita bina dalam keluarga kita. Kita latih dalam keluarga kita. Nilai bukan pada anak yang paling kaya, bukan anak yang paling masyhur. Semua anak adalah sama kerana nilai mereka sama. Bahkan yashuddu, balik pada hadis tadi, kenapa Nabi gunakan binaan? Sebab akan ada yang jadi atap.
ada yang jadi tiang, ada yang jadi batu bata, ada yang jadi paku. Cuba bayang paku kata, oh aku tak bernilai, aku give up. Dan paku semua keluar daripada bangunan. Runtuh. Apa jadi pada tiang-tiang seri yang bangga? Apa jadi bumbung-bumbung genting yang hebat? Semua akan ranak menyembah bumi. Semuanya bernilai dalam hadis tadi. Padahal sekecil-kecil paku, Ustaz. Ya. Allahu Akbar, begitu besar peranannya. Okey Ustaz, ada berkaitan dengan saudara baru. Soalan daripada sahabat kita di Facebook ini, iaitu Melur Ismail. Cantik soalan beliau. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Bagi saudara baru yang memeluk agama Islam, bagaimanakah untuk membantu dan membimbing akidah mereka dalam memupuk rasa tanggungjawab terhadap agama Islam serta menerapkan nilai-nilai murni terhadap sesama Islam? Ini pun mungkin Ustaz boleh ceritakan secara lanjut. Sebab apa Ustaz dah wujud dah. Kadang tu pandangan-pandangan sinis. Ada saudara baru memeluk agama Islam. Ada yang suara sumbang menyatakan itu tak ada lain lah tu. Nak duit zakat lah tu. Silakan Ustaz. Baik. Saya kira kalau kita benar-benar ada roh ukhuwah Islamiyah, ya, maknanya roh ukhuwah Islamiyah adalah roh kasih sayang kerana kita adalah merupakan orang Islam. Dan sebab Islam ini bukan sekadar menjaga orang Islam, bahkan menjadi orang bukan Islam. Apatah lagi orang yang masuk dalam teritori kita, orang yang masuk dalam perimeter Islam itu sendiri. Masya Allah. Maknanya cuba bayang bagaimana penjagaan sehingga kita, sebab kita tak pernah tahu sebenarnya. Kita duduk dalam dunia comfort zone kita. Kita orang Islam, hari pergi semayang, berdengar kuliah, follow tanyalah ustaz. Tetapi kita tak tahu bagaimana dunia manusia yang tiba-tiba datang, apa background dia. Apa cabarannya? Apa cabaran dia? Saya baru ni berforum dengan Bro Syah Kirit, ya. Kita dalam Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara. Kita mengutip kisah-kisah duka, ya. Betapa pahitnya mereka yang bila keluar, dan seolahnya keluar itu mereka keluar kepada satu, mereka seolah-olah melepaskan semua dunia mereka, keluarga mereka, harta mereka. Dan belum lagi ancaman-ancaman sehingga pada nyawa. Cuba bayang dah masuk ke tempat kita sambut seolah-olah, tetapi umat Islam dek kerana sibuk dengan ini, nilai-nilai yang tadi, dan akhirnya pada ketika itu kita mengabaikan mereka. Sedangkan mereka adalah pada fasa istimewa, yang mereka itu adalah untuk dijinakkan hati mereka. Sebab itu disebut muallaf, ya. Muallaf artinya orang yang dijinakkan dengan kehidupan beragama, ya. Kita duk muallaf kadang-kadang tu masya-Allah dah jadi ustaz ngajar kita pun panggil muallaf lagi. Sedangkan muallaf daripada kalimah alaf, ya, allafa yu'allifu ta'lifan, maknanya orang yang dijinakkan hati-hati mereka, ya. Jadi kalau kesedaran ini kita dapat ada, saya yakin, ya, kita tahu bahawa manusia, kita tahu apa latar belakang dia, setiap daripada kita, ya. Sebab bila Allah bagi hidayah, mereka tu dah memang nak kepada akidah. Tak susah dah sebenarnya. Tak payahlah kita beria mengajar akidah yang sahihah, ya. Itu insya-Allah perlahan-lahan. Tetapi lebih penting adalah perhatian, ya. Perhatian kita, rasa tanggungjawab kita, terbukanya tangan kita terhadap mereka, dan sejauh mana kita membela mereka. Seperti kita membela adik-beradik kita sendiri. Setiap mereka yang datang dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ucapannya adalah senyuman, ya. Alangkah saya kira, maafkan saya, alangkah biadabnya seorang yang kalau seorang datang dan kita tanya soalan, ni kerana nak kahwin lah ni, masih Islam, soalan tersebut jangan sekali-kali tanya, sebab dia sangat tidak patut untuk seorang yang datang kerana akidah. Ya, walaupun memang dia kerana dengan sebab itu, sebab asbab hidayah tu pelbagai. Ada orang yang Allah jadikan dia, Allah jemput ialah dalam keadaan dia menyukai seorang perempuan dan dia berkahwin. Tetapi bukan itu kecil alasan itu berbanding akidah, sebab kalau kita berakidah, kita tahu bahawa tidak ada benda yang lebih besar daripada akidah itu sendiri. Jadi soalan apatah lagi ni nak terima zakat. Berapa banyak sangat zakat kita boleh bagi compare dengan dia terpaksa meninggalkan keluarga dia, meninggalkan dunia dia. Dan ini saya kira juga soal kesedaran yang patut diambil peranan oleh semua umat Islam. Semua kena cakna Ustaz, ya. Baik Ustaz, berhentian daripada berkaitan dengan saudara baru ini, mungkin sedikit Ustaz, ya, mungkin boleh ulas bagi mewakili para penonton di luar sana yang mungkin juga mereka yang rapat ataupun giat berdakwah kepada saudara baru ini. Mungkin satu soalan yang saya terfikir, bagaimana Ustaz bimbingan kepada mereka? Adakah perlu dinyatakan secara terperinci tentang ibadah itu, ataupun yang di awal itu tunjukkan kasih sayang sebagai saudara itu dahulu, baru ilmu akan mengikutinya? Silakan.
Sebab tu bila kita dalam konteks dakwah, maksudnya semua kita bila ucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah, kita adalah dai, ya, bukan dai hadari saja. Semua orang. Semua dai, orang, ya. Dan bila kita dai, kita dianggap dai apabila ada mad'u, ya, ada yang didakwahkan. Dan yang ketiga adalah kita punya syllabus. Maknanya ada dai, ada mad'u dan apa yang disampaikan itu. Dan Nabi menyebutkan khatibin nas ala qadri uqulihim. Ini menjadi kaedah dalam penyampaian. Khatibin nas, bercakaplah dengan manusia pada kadar akal mereka. Maksud kadar akal mereka adalah kita tak perlu mengajar benda-benda yang complicated, benda-benda bab faraid kita belajar ini insya-Allah, ya. Baru masuk Islam tiba nak ajar bab faraid. Ya, tetapi apa yang lebih utama adalah menonjolkan. Sebab itu Imam Al-Ghazali berkata akidah bukan ada pada rantaian kitab, tetapi pada perbuatan yang kita tunjukkan. Dan pada alam yang berbicara kepada kita. Alam sentiasa berbicara kita tentang akidah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara inilah yang sangat bersifat alami, yang menjadikan insya-Allah sejak zaman dahulu orang-orang yang kasar datang kepada agama. Contoh Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid pada hari dia memeluk agama Islam, masya-Allah. Dia masuk dalam masjid Nabi untuk berjumpa dengan Nabi. Nabi cuba bayang, ya. Nabi memandang kepada Khalid, senyuman tak pernah berhenti daripada dia mula masuk pintu masjid sampai kepada Nabi. Lebur ke ego Khalid. Inilah sebenarnya yang sepatutnya kita lakukan. Itu dia panglima perang dalam Islam Khalid Al-Walid Ustaz. Okey, insya-Allah kita nak tutup dulu Ustaz, ya, di TV3. Insya-Allah ada sambungan selepas ini di TV9. Jadi jangan ke mana-mana, nantikan selepas ini perbincangan lanjut berkaitan dengan saudaraku. Terus setia bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia tak ke mana-mana. Masih duduk di depan kaca TV dan masih lagi menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini kita bicarakan pengajian hadis Saudaraku bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zul Ramli yang telah memberikan pencerahan daripada mukadimahnya, kemudian isi-isi telah diceritakan, termasuklah bagaimana bukan sekadar hadis, sirah Rasulullah SAW juga turut dikongsikan berkaitan dengan saudaraku ini. Baiklah Ustaz, kalau ikutkan dalam bola sepak ni, dia dah berbaki 30 minit ni, ini memang masa yang begitu genting lah Ustaz, ya. InsyaAllah kita akan sama-sama manfaatkannya. Soalan yang cantik di WhatsApp. Ada sahabat kita bertanyakan berkaitan dengan mulut ni. Katanya, Assalamualaikum Ustazah Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana nak merapatkan hubungan silaturahim yang telah hancur dek kerana mulut? Sehingga kan terlafaz oleh yang membenci, aku tak akan bagi korang masuk rumah aku. Amboi. Tetapi dalam masa yang sama menafikan apa yang dilafazkannya itu kepada masyarakat sekeliling dengan menukar pernyataan kepada 10 tahun diorang tak datang rumah saya. Lain pula cakapnya. Berat sungguh ujian ni. Mohon Ustaz berikan tips untuk memperbaiki silaturahim sebelum ajal menjemput. Baik. Dibagi situasi itu begitu macam drama pula. Tapi ini boleh berlaku saja realiti. Silakan. Baik, terima kasih kepada yang bertanya tadi, ya. Masya-Allah. Hakikatnya, ya, apabila mulut bercakap benda yang tak baik, sebenarnya mulut yang bukan mulut yang rosak ataupun kotor, ya. Kita tahu ialah masalah hati manusia itu sendiri, ya. Jadi sebab tu kalau nak rawatnya, maknanya kena rawat hati manusia itu, ya. Hati itu yang kena diperbetulkan, hati itu yang kena ditengok, ya. Baik, dalam membetulkan benda ini, ya, saya kira peranan yang pertama, saya cuba nak memahami skrip tadi, ada 2 dialog tadi, ya. Tapi tak mengapalah, mungkin kalau saya tak dapat nak faham sebenar-benarnya pun, apa yang kita boleh faham di sini adalah dia kena jadi macam Rasulullah. Maksudnya adalah 2 orang memang bersengketa.
Tetapi Allah sebut dalam Al-Quran innamal mu'minuna ikhwah, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ya. Sangat jelas Allah kata hanya senya, ya, hanya senya al-mu'min, orang beriman itu adalah adik-beradik yang kita katakan, bersaudara kita katakan. Tetapi Allah tak berhenti kat situ, fa aslihu baina akhawaykum. Maknanya apabila wujud dua orang yang bersengketa, mesti ada pihak ketiga. Itu yang Allah sebut. Maknanya Allah yang mencipta manusia, Allah tahu tentang kelemahan manusia dan Allah juga tahu tentang kelebihan manusia. Baik, kelemahan manusia adalah mudah terpancing untuk berpecah. Ya, mudah terpancing. Mungkin bukan kadang-kadang salah sangka. Kadang-kadang kawan dia cakap lain, faham lain. Dia bagi tahu ini, maksudnya begini. Sebegitu simple, manusia itu lemah sehingga akhirnya boleh dengan sebab itu sahaja boleh bermasam muka, kemudian macam kita katakan tadi, benda tu ada shilling dia. Bukan masam muka dia stay kat situ. Dia akhirnya daripada masam muka makin merebak. Kadang-kadang seorang kepada satu family. Mulanya mungkin dia seorang saja tak senang, tetapi dia pengaruhi family dia supaya tak suka pada orang ini. Kemudian dia bukan tak suka hanya pada orang itu, family orang tu. Siapa yang baik dengan dia? Kawan pejabat dia. Baik, sebab itu dia ada dia punya shilling, dia makin besar. Maka kerana itu Allah sebut fa aslihu baina akhawaykum. Maknanya mesti ada mencari kekuatan di dalam kelemahan. Kelemahan adalah manusia mudah terpancing untuk berpecah. Maka di mana kekuatannya? Ada orang ketiga yang tak ada kepentingan. Maka setiap umat Islam kena sentiasa menjadi orang ketiga. Dan orang ketiga ini adalah orang yang akan menyatukan apabila berlaku sengketa. Maknanya kadang-kadang banyak berlaku adalah salah faham. Ya. Dia faham macam ni, orang ni faham macam ni. Maka itu salah. Maka siapa yang nak membetulkan salah faham, dua orang ni tak boleh betulkan dah. Sebab manusia bila dia dah ada satu pandangan, dia tak suka mendengar pandangan orang lain daripada orang itu. Tetapi dia mungkin mendengar pandangan daripada orang yang tak ada kepentingan. Jadi sebab tu setiap umat Islam jadilah orang yang tak ada kepentingan apabila berlakunya persengketaan, ya. Dialog tadi wallahu alam, tetapi pasti ada dua kelompok. Maka kita yang faham, maka jadilah kelompok. Kalau kelompok yang bermasalah itu seperti sahabat Nabi, tak ada masalah, ya. Sahabat Nabi ada pernah terkata seorang sahabat, ya, kata kepada Bilal ibn Rabah, ya, perkataan yang menghina dia punya fizikal dia. Dan pada ketika itu diadukan kepada Nabi SAW, Masya Allah, ya, dia sampai berguling pada ketika itu dan minta Bilal bin Rabah letakkan tapak kaki dekat muka dia. Maknanya dua orang bersengketa, sahabat mudah, sebab bila dia sedar dia salah, dia menarik diri, mengendurkan, dan kemudian dengan mudah orang ni masih berlaku. Tetapi dalam konteks kalau tak boleh juga, maka ada kelompok yang ketiga. Jadi inilah peraturan yang Allah telah susun dalam masyarakat, dan menjadi tanggungjawab pada kita menjadi orang ketiga tersebut. Jangan jadi si batu api ni, ya. Kat sini dia kata memanglah dia tu macam tu. Pergi kat sini memanglah, dan akhirnya daripada perkelahian biasa, kita yang menyebabkan kebencian itu akhirnya tak ada noktah. Dalam konsep fa'aslihu baina akhawaykum, mungkin satu soalan daripada saya sendiri, Ustaz, yang mungkin kita kena faham secara terbuka hati. Sebagai anak muda, Ustaz, wakil anak muda yang melihat bagaimana tak lama lagi kita akan menyambut Hari Kebangsaan yang ke-63 tahun. Dan satu tempoh kalau 63 tahun ni bukan sekadar sepatutnya matang, bahkan boleh menasihatkan orang lain juga. Tetapi dalam keadaan semasa yang begitu merisaukan sebagai anak muda yang melihat hanya kerana berbeza warna bendera parti politik ataupun hanya berbeza latar belakang, terus ada perpecahan berlaku kerana mulut menyatakan sesuatu yang tidak sepatutnya, bahkan diungkit segala yang tidak sepatutnya, sehingga terwujudnya beberapa buah pihak yang saling bermusuhan. Sebagai anak muda yang melihat masa depan negara, apa yang bakal berlaku jika ini terus berlanjutan? Bagaimana fa'aslihu baina akhawaykum dapat diterapkan, Ustaz? Baik, sepatutnya pada keadaan ini, ya, kita sebut sepatutnya pada keadaan ini, para ulama, ya, para pemikir, para ilmuwan kena menjadi gulungan islah ini, juru islah, ya. Para pemimpin, tak kira apa peringkat sekalipun, di mana apa sekalipun, dia kena mengambil peranan, dia adalah juru islah, ya. Dan inilah orang yang boleh kita percayai, ya. Untuk kita lantik sebagai pemimpin adalah mereka yang memegang peranan juru islah.
Itulah peranan Nabi SAW di samping Rasul, Da'i dan segala macam, maka imam dan segala macam, Nabi adalah juru islah. Pihak yang ketiga tadi. Dia menjadi pihak yang ketiga. Yang saya yakin para ulama sepatutnya base kepada ilmu semata-mata tanpa terpancing sedikit pun dengan mainan-mainan dalam politik sebagai contohnya. Ya. Begitu juga yang kita katakan ilmuwan. Ya, kita begitu banyak universiti-universiti kita. Apakah tujuan universiti-universiti ini? Supaya para ilmuwan kita, profesor kita, doktor-doktor kita bangkit dan bangun menjadi juru islah. Ya. Menjadi juru islah yang kena melihat dengan saksama. Dan secara praktiknya kena bangun dan bangkit, ya. Yang berperanan ada tanggungjawab, lihat mungkin masukkan tentang ukhuwah, tentang kasih sayang, tentang pembinaan ini dalam roh pendidikan itu sendiri. DNA itu. DNA itu dimasukkan dalam pendidikan, bukan hanya pada ikrar macam da'i zaman sekolah dulu. Zaman sekolah dahulu. Tetapi bila kita dah memimpin, dah memegang tampuk pada ketika itu, perkara ini yang kita kena legasikan. Maknanya bagaimana kita nak supaya ukhuwah tanpa batas. Kita boleh berbeza sebab manusia tetap akan berbeza. Mesti akan berbeza. Saya duduk di sini dengan pandangan saya berbeza dengan da'i Khadari yang melihat saya dengan tempat duduk menyebabkan pandangan kita berbeza. Tak jadi masalah berbezalah apa pandangan sekalipun. Tak jadi masalah apa yang kamu pegang sekalipun. Tetapi prinsip yang paling besar adalah prinsip ukhuwah, prinsip kasih sayang, prinsip akhlak tersebut. Dan kalaulah masyarakat sedar manusia pemimpin yang berakhlak itu pemimpin yang bernilai, dan manusia atau pemimpin yang tak berakhlak dia adalah pemimpin yang tak ada nilai, maka kerana itu kalau kita meletakkan, sebab itu Nabi SAW menyebutkan dengan jelas, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, hanya senya aku ni diutuskan, seolah-olah tak ada sebab lain aku ni diutuskan, melainkan adalah makarim akhlak, ya. Nak bagi tahu bahawa semua nabi sejak zaman Nabi Adam membawa agenda yang sama. Jadi kalaulah pemimpin tak kira apa peringkat yang mendengar ini, anda duduk di parti sekian, warna sekian, tidak menjadi masalah sebab akan berlaku sentiasa dalam dunia ini manusia dengan berbagai pandangan, ada kepentingan-kepentingan lain, tetapi bersatulah dalam akhlak. Bersatulah dalam akhlak, kerana akhlak itulah nilai diri pada seseorang. Bercakaplah tetapi dengan akhlak. Berilah pandangan, sanggahlah tetapi dengan batas akhlak yang begitu baik. Kalau ini kita buat, kita sedang memperkukuhkan ummah. Kita tak buat, kitalah tukang juru hancur bagi ummah tersebut. Walaupun mungkin menang, orang tua kata menang sorak kampung Tergadai. Benar. Baik Ustaz, seronok bila kita lihat apa yang Ustaz gambarkan tadi, dan itulah yang dikabarkan hujung-hujung 90 minit ni 90 minit permainan bola sepak ni macam-macam, seronok dah. Dan insya-Allah kejap lagi apa akibat kalau rosak hubungan ukhuwah. Selepas ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza dan kita bawakan ahli panel yang juga berbeza latar belakangnya. Namun, satu objektif, satu titik noktah yang kita nak bawakan iaitu kefahaman untuk kita bersama. Dan itu dia, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita bicarakan tentang saudaraku, pengajian hadis untuk manfaat bersama. Baiklah, Ustaz Zul Ramli bersama dengan kita. Ustaz, ada satu soalan di WhatsApp sahabat kita ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, semoga dalam rahmat dan redha Allah. Amin. Katanya, adakah sentiasa menyantuni saudaramu, menjaga ukhuwah silaturahim itu perlu diselitkan dengan kasih sayang dan nasihat agar sama-sama dapat menjadi penghuni syurga serta mendapat kenikmatan serta keindahan bersama-sama kelak? Dari sudut nasihat pula Ustaz. Bagaimana nak menasihati orang lain tu? Baik, Allah pun sebutkan kalau kita nak habis kuliah nanti pun ataupun kita punya rancangan ni pun nanti akan baca suratul Asr. Betul. Dan dalam suratul Asr itu kita tahu, kita diingatkan tentang manusia itu rugi, ya. Melainkan orang yang beriman dan mereka yang berwasiat kepada watawasau bilhaq, ya, dan berwasiat dengan kesabaran. Ya. Yang pertama hak, yang kedua sabar. Memang kita dapati bahawa inilah yang merupakan akan menjadikan sesebuah masyarakat itu akan terus menjadi terbina ukhuwah, kasih sayangnya apabila
adanya elemen-elemen itu, elemen-elemen yang saling berwasiat-wasiat, ya. Cuma dalam konteks ini kena kita faham apa erti nasihat itu sendiri, ya. Nasihat itu bukan kita jadi orang kata nerd, jadi nerd, jadi baik sentiasa nak kena nasihat orang boring juga kan. Asal jumpa je nasihat. Asal jumpa je nasihat, tak tahan lah kan. Ada jumpa pak cik ni nasihat je kerja dia kan. Sebab tu nasihat ini ialah satu benda yang orang dengar dan dapat dia suka. Ya. Dan nasihat terbaik adalah orang tu tak sedar yang dia dinasihati. Kan? Itu nasihat terbaik. Kalau dia okey, I nak nasihat you ni, ya, you catat tengok. Itu bukan nasihat yang baik. Suruh catat pula tu. Suruh catat pula tu. Kita sangka bahawa kita ni berwasiat tadi kononnya begitu. Bukan itu maksud dia, ya. Sebab itulah Nabi di mana-mana ketika ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah, conclusion yang dibuat oleh Sayyidatina Aisyah adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Sayyidatina Aisyah dah tak ada perkataan yang boleh menyebutkan kana khuluquhul Quran. Ya, adalah akhlak Nabi. Maknanya akhlak ni adalah semua yang Nabi lakukan, perbuatan Nabi, tutur kata Nabi, interaksi Nabi, komunikasi Nabi, itulah dia Al-Quran. Maksudnya adalah bila sebut nasihat menasihati ini bukan mesti dengan mulut. Ya, bahkan pepatah Arab menyatakan bahawa lisan al-hal afsah min lisan al-maqal. Ya, perbuatan kita itu, ya, macam mana kita bagi salam pada orang, ya. Pengurusi masjid jangan saya ingin menasihati semua jamaah supaya saling bersalam-salaman, tak payah. Ya, Nabi kata afsyus salam, ya. Sebarkan salam. Ya, dalam konteks ukhuwah ni saya harap kita sempat menyebut juga apa yang dipesan oleh Nabi supaya kita dapat lakukannya, ya. Mulakan ahli jabatan kuasa masjid, mulakan orang datang senyum bagi salam. Sebab salam memanglah dalam masyarakat Melayu kita masa kita sekolah menengah tu, ya, dari ya. Kadang-kadang suka kat seorang kirim salam, ya. Lain macam. Tapi kalau nak gaduh, kirim salam, ya. Kirim salam juga. Duduk kirim salam. Tak boleh pakai hak tu. Tapi nak ceritanya, nak bagi tahu bahawa itulah keadaan dia yang sepatutnya seseorang itu lakukan. Maknanya bagi salam, tunjukkan dengan contoh, lisanul hal, bukan dengan perkataan. Itu nasihat sebenar. Bukan bila sebut nasihat atau mewasiati dengan kesabaran itu bukan mesti perkataan, tetapi tunjukkan dengan tingkah laku, ya. Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain, ya. Dia budak kecil kan, kita tahu kisah tersebut. Dia tengok ada seorang tu berwuduk tak kena macam Nabi ajar. Dia diajar oleh Nabi. Macam mana cara, ya? Cuba bayang kalau Al-Hasan wal Husain jumpa orang tua hang tak tahu ke? Ya, atuk aku kan. Atuk aku Nabi, kan? Tetapi mereka buat dialog. Hasan, kenapa you Husain, kenapa you wuduk salah? Macam mana yang betul? Orang tu tersebut melihat baik sekecil Hasan dan Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah beri kebijaksanaan. Masakan kita tak boleh kebijaksanaan sebegitu, ya. Inilah maksud nasihat yang sepatutnya. Takut nanti orang ambil dengan tu kerja menasihat je makcik tu. Kakak tu asal duduk dengan dia nasihat macam duduk kedai kopi lalu je dah balik dah. Nasihat dah. Mari je pula dah. Okey Ustaz, saya suka dengan apa yang Ustaz nyatakan tadi, bagaimana Aisyah menceritakan kana khuluquhul Quran itu. Perkara pertama yang Rasulullah pesan ataupun nasihatkan ketika tiba di Madinah yang Ustaz sebutkan tadi, arsyus salam wa atamut ta'am, bagi salam dan juga bagi makan. Kenapa Ustaz? Kenapa pentingnya dalam keadaan kita bagi salam, sebarkan salam dan juga bagi makan itu dalam konsep rapatkan ukhuwah, dan apa bakal berlaku kalau ukhuwah tak dijaga? Silakan Ustaz. Baik, sebab itu bila ukhuwah ni berdasarkan kepada hadis kita tadi, hadis kita tadi bahawa innamal mu'minuna ikhwatun, itu ayat Quran dan kata-kata al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'd. Daripada kesimpulan yang kita tengok daripada situ, kita dapati bahawa dalam ukhuwah ni mesti ada the do's and the don'ts. Itu pasti, ya. Ada benda yang kita kena buat untuk bina ukhuwah. Sebab itulah Imam Suyuti menulis yang kita awailnya menyatakan bahawa awwalu maqalahun nabi, perkara pertama yang Nabi sebut, nasihat pertama Nabi kepada orang-orang ketika berhijrah ke Madinah adalah afsyus salam, kata Nabi. Pertama sekali, ya, seolah-olah ucapan sulung paling penting Nabi adalah afsyus salam, sebarkan salam. Nabi tak kata beri salam, ya, sebab beri dengan sebar berbeza. Kita boleh beri tetapi cara rahsia. Assalamualaikum. Dan afsyu maknanya masya-Allah, sehingga di pasar ketika itu seolah-olah bila Nabi sebut perkataan tersebut, kita dengar kalau kita berjalan di pasar Madinah, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum.
Itu afsyus salam, ya. Menjadikan masjid kita itu menjadi meriah. Kalau sunyi je, assalamualaikum, itu afsyus salam, ya. Kemudian ayat ni boleh kita buat lepas ini insya-Allah, ya. Wa at'imut ta'am. Berilah makan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, belanja orang makan. Bukan zaman sekarang tak adalah nak suruh orang rumah kita masak, kan? Lepas tu pergi belanja orang payah. Kita duduk kat kedai, belanja orang makan, mungkin seorang dua orang buat perkara tersebut. Dan inilah the do's. Nabi ajarkan lagi tentang lain contohnya, ya. Kita dengar saudara kita sakit. Nabi kata hak kepada kita, hak dia tu. Kita pergi menziarahi dia, ya. Jadi dalam kesibukan kita pergi ziarahi saudara yang sakit. Apabila mereka meninggal, maka ziarahi dan bawa sampai ke kuburan. Baik, ini contoh Nabi ajar. Hatta Nabi ajar sekecilnya, Nabi kata apabila seorang itu terbersin, ya, maka fahamid, maka tahmidlah, ya, alhamdulillah, yarhamukallah. Itu adalah perkara-perkara the do's yang kena dibuat. Dan ini semua, ya, bagi pencinta tahajud, pemburu tahajud pukul 3 pagi. Kadang-kadang dia buat pemburu tahajud tetapi dia tak buat peduli pada orang keliling. Nabi sebut dalam hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min syai'in, tak ada satu benda yang kata Nabi yudha, yang diletakkan lebih berat, kata Nabi, athqal, lebih berat pada timbang seorang mukmin di hari akhirat nanti, lebih berat daripada akhlak yang mulia. Bagi salam adalah akhlak yang mulia, beri makan adalah akhlak yang mulia, hubungkan silaturrahim. Hatta kata Nabi, hubunglah pada orang yang tak nak menghubungkan, berilah makan pada orang tak beri makan, pergilah kepada orang yang lari, kata Nabi. Itu akhlak Nabi SAW. Ini the do's yang kita kena buat. Dan the don'ts adalah, saya kira yang banyak-banyak the don'ts adalah yang paling kena jaga adalah menjaga setiap perkataan kita. Takut-takut menyakiti orang lain. Ya, dan hari ini bukan bercakap melalui mulut, orang bercakap melalui lagi jari. Bahaya sebenarnya tu. Lagi bahaya. Kalau lagi kita dua orang sembang, dua orang saja, tetapi kalau kita tulis, kita post, perkara tersebut the don'ts yang sangat dijaga oleh agama kita. Dan hari ini benda-benda beginilah. Dalam hadis juga Abi Musa al-Asy'ari meriwayatkan tentang bagaimana keadaan Nabi pernah gambarkan fitanun kaqita'il laili muzlim. Nabi menggambarkan bahawa memang akan datang satu masa di akhir zaman, fitnah itu seperti mana? Seperti gelapnya malam. Hari ini masya-Allah gelombang internet kita begitulah, ya, seperti gelap malam. Boleh ada kat mana-mana sekalipun, ya. Maknanya gelap tersebut boleh ada di mana-mana, maka fitnah itu boleh juga ada di mana-mana. Baik, ringkas Ustaz. Soalan mungkin ringkas jawapan daripada Ustaz ini daripada Ayu Airil, namanya Ayu Airil di Facebook, katanya bagaimana Ustaz, demi menjaga persahabatan kita tak berani nak tegur kesalahan yang dilakukan oleh sahabat kita, adakah dikira berdosa? Baik, apabila perkara tersebut, apa kesalahan dia? Ya, kalau sekadar kesalahan pakai baju tak kena tudung dengan kesalahan itu sebab kita ni pakar dalam bidang abang kata grooming, fashion, dan kita tegur, tak tegur berdosa tak berdosa. Apa kesalahan yang dia buat? Kalau kesalahan tersebut adalah kesalahan yang mungkin perkara-perkara asas agama, maka wajib bagi kita menegur, ya. Man ra'a minkum munkaran, dalam hadis yang lain kita akan jumpa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka ketika itu adanya kita kena ubah, ya. Apa maksud ubah? Ubah perkara-perkara yang kalaulah perkara tersebut memang mungkaran, ya, mungkaran. Dan ulama juga membahaskan, kalau kita tengok isbal sebagai contoh, ada orang kaki pakai jubah labuh ataupun, dan itu termasuk isbal, ya. Ada hadis menyatakan tentang kena atas itu tak termasuk dalam mungkaran itu, sebab ada dua pendapat. Ada pendapat ini janganlah kita yang menjadi keras kat situ pula, masya-Allah, sebab kerana man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, maka kita datang ke masjid tegur setiap pakcik-pakcik haji-haji tersebut. Itu tak termasuk, ya. Jadi jawapannya adalah tengok apa kesalahan tersebut, dan tengok impak daripada kita betulkan. Itu juga kebijaksanaan. Baik. Ya. Baik. Nak tegur pun kan ada hikmah juga. Bukan boleh terus viral tu. Okey Ustaz. Topik kita hari ini, saudaraku. Banyak hikmah juga telah diteladani oleh Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan ikutan yang terbaik. Sebagai kesimpulan kita pada pagi ini, mungkin Ustaz boleh sampaikan sesuatu amanat, silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah kita berada di penghujung. Yes. Sedar tak sedar kita dah berada di penghujung. Masya-Allah. Nabi letak di hadapan kita bangunan untuk sedarkan betapa bahawa setiap daripada komponen bangunan semuanya penting.
Tidak ada seorang yang beriman dalam sebuah masyarakat walaupun kita nampak pada mata kita adalah rendah martabatnya. Siapa bagi nilai, kita bagi nilai. Sebab mungkin dia itu kerjanya biasa-biasa saja, maka kita anggap dia biasa-biasa. Ya, ingat macam kita katakan Nabi bawa di hadapan kita bangunan, cuba bayang macam kita katakan paku tadi, kalau dia give up kerana dia tak dinilai, maka dia tarik diri. Setiap paku tarik diri daripada bangunan tersebut, bangunan yang sehebat mana akan runtuh. Ya, kita tengok pada jari kita, Allah tak jadikan sama panjang, ya, kerana bila sama panjang kita tak akan harmoni bila memegang. Kerana itu, lihatlah pada semua orang dengan perasaan bahawa setiap manusia itu akram, dimuliakan oleh Allah kerana ketakwaan mereka, bukan kerana apa yang mereka ada daripada status duniawi mereka. Dan marilah kita memainkan peranan untuk sama terlibat menyumbang supaya menyuburkan ukhuwah. Dan marilah kita pantangkan diri kita, lebih teruk daripada pantang orang bersalin 40 hari, pantangkan diri kita daripada menulis, memforward perkara-perkara yang dengan sebab itu akan memecahkan ukhuwah. Jadilah juru islah. Memang kita nampak dua orang ini berkelahi, maka kita berhenti untuk kita menjadi juru islah antara keduanya. Lihatlah, pandanglah dengan pandangan kasih sayang, kerana Allah mencipta dunia dan alam ini dengan sifat rahman Allah Subhanahu Wa Taala, dan minta kita menyebarkan kasih sayang itu juga, insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah Ustaz, mungkin doa daripada Ustaz untuk kita sama-sama memurnikan apa yang kita panggil sebagai majlis ilmu pada pagi ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dzakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hasin bihi akhlaqana. Amin. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah ya Allah pertemuan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini ya Allah pertemuan yang benar-benar Engkau rahmati kami ya Allah. Satukan dan ikatkanlah hati-hati di kalangan orang-orang beriman di kalangan kami ya Allah. Jadikanlah kami bersaudara di sini ya Allah. Amin. Dan menjadi saudara yang hakiki di hari akhirat nanti dalam syurga penuh kenikmatan ya Allah. Amin. Jadikanlah kami ya Allah dapat memelihara perkara-perkara pantang yang akan memecahkan umat ini ya Allah. Amin. Janganlah kami bangkit di hari akhirat sebagai manusia yang terbenci oleh-Mu kerana kami memecahkan ukhuwah di kalangan saudara-saudara kami ya Allah. Amin. Ya Hanan ya Mannan, ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Angkatlah darjat mereka setinggi-tingginya, berilah kesihatan, keafiatan dan kemuliaan kepada mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali kerana sudi berkongsi ilmu pada pagi ini. Insya-Allah kita akan bersama lagi Ustaz ya di masa hadapan insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Baiklah para penonton sekalian, esok jangan lupa untuk bersama dengan Dai Hakim sebagai moderator, dan kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafar Muhammad Suki dengan topik fiqh iaitu berkaitan dengan jujur. Jangan terlepas untuk menonton esok insya-Allah. Baiklah, tak lama lagi kita akan menyambut sambutan Hari Kebangsaan ke-63. Mari sama-sama kita suburkannya dengan bukan sekadar keseronokan, kebahagiaan, akan tetapi kekuatan iaitu ukhuwah sesama kita insya-Allah. Saya saudara anda dan anda semua saudaraku. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.